Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab kita pakai muka surat 45. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Terjemahnya, kasih akan dunia itu kepala, dia adalah ibu tiap-tiap kesalahan. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala jugalah. Dia sajalah yang memberikan nikmat besar, khasnya mewujudkan kita atas muka bumi ini, alhamdulillah. Syukur dia jugalah berikan kita nikmat Islam dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, alhamdulillah. Dia jugalah yang memberikan kepada kita kebolehan untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Dengan dimudahkan urusan kita, dengan kita dibesarkan dalam keluarga yang Islam, masyarakat Islam, dan dipertemukan kita dengan guru-guru yang mengajar, mendidik kita untuk ikut dan patuh pada perintah Allah Ta'ala, alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan demi keinginan, daripada hari ke hari, masa ke masa, untuk nak terus belajar dan memahami perjalanan agama, untuk mendapat nasihat-nasihat agama, supaya kita benar-benar hidup sebagai orang yang beragama Islam, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, orang yang jadikan Allah sebagai maksud hidup, mencontohi Nabi Muhammad SAW, menjadi orang-orang yang dunia ni dijadikan jambatan untuk sampai ke akhirat. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa dapat hadir petang ni untuk kita manfaatkan pertemuan, meneruskan bacaan daripada kitab Penawar Bagi Hati ni, insya-Allah. Tajuk kita duk bicara masih dalam bab harta. Yang harta ni adalah amanah Allah Ta'ala beri pada kita. Antara kecelaan yang ada pada harta adalah cela kalau kita salah cara ambil, cela juga kalau kita salah cara tadbir. Itu kot bahasanya. Jadi khasnya atas tajuk kita ni, antara kecelaan yang nak sebut adalah bakhil. Begitu juga ada cinta tu dia nak sebut. Memang kita nak sambung bab tu. Kasih pada harta sampai menghilangkan maksud dan misi-visi kita atas muka bumi ini, yang untuk menzahirkan kehambaan diri dan keberhajatan diri kita ke Allah Ta'ala, tapi hati kita jatuh kasih pada selain pada Allah Ta'ala. Khas atas tajuk kita harta. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Makin kita belajar ni, makin faham ni, Allah SWT dia akan jauhkan hati sanubari kita ni daripada ada perasaan pergantungan pada harta mutlak. Bahkan kita akan ambil harta seadanya sebagai salah satu sabab yang matlamat kita, bukan sabab tapi musabbibul asbab. Memang kita boleh mencapai akidah yang sepatutnya dan dapat beramal macam mana tunjuk ajar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kata musannif rahimahullah taala, sabda Nabi Isa alaihi salam. Kalau ikut nota kaki disebut tu, kata Nabi Isa ni adalah diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi walaupun perkataan Nabi Isa bila ada riwayat, maksudnya Rasulullah pernah menakalkan perkataan Nabi Isa ni. Jadi duduk martabat dia hadis Nabi SAW jugalah. Cuma bila Rasulullah nisbahkan kepada Nabi Isa, nak menunjukkan usul dia datang daripada Nabi Isa AS. Apa kata Nabi Isa? Yang saya ingat saya pun mengaji, kalau jumpa perkataan ni, saya tak kata Nabi Isa punya perkataan, tapi ni sabdaan Nabi SAW. Saya ingat saya kalau sebut hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, yang ni adalah sabdaan Nabi SAW. Bahkan dari segi kaedah, kalau kita belajar masalah hadis, nak kata yang ni sabdaan Nabi pun tak salah, pasal memang keluar daripada mulut Rasulullah. Bila jadi apa-apa yang keluar pada mulut Rasulullah, dia adalah hadis Nabi SAW. Baik. Jadi apa perkataan yang Rasulullah sebut berkenaan harta ni? Kata dia kasih akan dunia, hubbud dunya. Kata dia adalah kepala tiap-tiap kesalahan, kejahatan. Maksud kepala ni ibu. Memang asal bahasa Arab pun disebut dengan ra'su. Kepala. Bahasa kita pun kalau terjemah, sebut kepala ni, dia teras kan. Kepala kereta api. Ini kepala gangster. Maksudnya besar sekali lah. Ini ketua kampung. Cuma ketua tu biasalah. Tapi sebut kepala tu. Bahasa kita, bahkan bahasa Arab pun, sebut kepala ataupun ibu ni, dia nak menunjukkan isyarat perkara yang paling besar. Kata, al-khamru ummul khaba'is. Arak ni adalah ibu segala kejahatan. Sebut ibu tu maksudnya center lah. Ibu negeri, ibu negara kan? Ibu ayam. Kasar sikit lah tu. Tapi nak sebut ibu tu. Jadi antara ibu menyebabkan banyak jatuh kesalahan dan dosa ni, pasal apa? Hubbud dunia. Cuma nak ambil faham dunia tu lah. Apa yang dikatakan dunia ni? Antara definisi disebut oleh ulama', tak dikatakan dunia ni adalah setiap apa yang kita ambil di hadapan kita, yang kita hanya ambil manfaat dia tu hanya untuk manfaat terdekat. Kita bukan ambil dia untuk manfaat yang jauh. Itu bahasa dia. Pasal dunia tu maksudnya dekat. Antara makna dia. Jadi bila hubbud dunia ni, maksudnya apa yang ada kat kita ni, kita kasih semua ni hak dekat ni. Kita tak kasih, kita tak membawa apa yang ada keliling kita ni untuk kepada yang jauh. Maksud jauh ni apa? Akhirat. Bahkan kalau sebut kata jauh tu, jauh ni maksudnya bukan yang hanya terbentang depan mata kita saja. Tapi jauh tu maksudnya kita boleh ada pandangan jauh lagi. Ada misi kita yang jauh lagi daripada apa yang kita lihat depan mata. Kalau kita ambil benda yang ada depan kita, baik harta, isteri, anak-anak, kenderaan apa seumpamanya, tapi misi kita tu adalah untuk Allah. Yang tu kefiat diajar oleh ulama kita. Kalau atas maksud itu, yang tu tak dipanggil hubbud dunia. Tapi kalau kita ambil itu atas semata-mata keinginan untuk kelazatan, untuk keselesaan semata-mata, bahkan jatuh kecintaan, apatah lagi berakidah, apa yang ada depan mata kita ni lah tempat pergantungan. Sedangkan kita belajar berakidah, nak bergantung ni bukan bergantung pada makhluk, bukan bergantung pada dunia. Pergantungan hati mesti mutlak pada Allah yang dia khalik makhluk. Tu kaedah kita belajar berakidah. Cuma kita belajar tak belajar je. Kemah tak kemah kita belajar. Dapat tak dapat intisari, intipati daripada apa yang kita belajar berakidah tu. Kalau kita dapat sungguh, memang insya-Allah apa yang sepatutnya kita kena hasilkan dengan akidah yang kita dah belajar tu, memang Allah maksudi. Allah adalah maksud kita. Kalau dapat harta pun, mula-mula pun dah ingat Allah lah. Allah bagi aku rezeki. Melalui ikut kerja, majikan, tanaman, ambil upah, apa saja yang sabab kita buat. Makhluk bukan bagi rezeki kat aku. Allah pemberi rezeki. Dapat kat kita ni melalui rezeki. Pastikan dia halal.
Benda haram pun rezeki juga. Pastikan sumber ambil dia betul. Bahkan dah betul, dapat tak jatuh hati kepada rezeki, jatuh hati pada siapa pemberi rezeki. Itu bukan hubub dunia. Dah dapat pula mana Allah Ta'ala perintah untuk kita belanja. Penuntut ilmu macam mana, tok guru macam mana, contoh madrasah macam mana, masjid macam mana, orang miskin macam mana, orang susah macam mana, yang kita anak isteri tanggungjawab yang bagi macam mana. Takkan kita belanja sama sekali pada tempat yang terlarang. Kita memang rasa Allah ma'i, Allahu naziri, Allahu nazirun ilayya, Allah Ta'ala duk pandang pada aku, Allah Ta'ala bersama dengan aku, dia syahidi, sentiasa menyaksi aku. Tak pernah dia lekang daripada kita, sentiasa hadir dalam hati kita macam tu. Takkan kita berlaku khianat dengan harta diberi, bahkan sentiasa hadir dalam hati ni, aku ni sebagai pemegang amanah, pegang amanah. Kalau macam ni kita punya kehidupan, alhamdulillah, insya-Allah memang dia tak akan jatuh kepada kasih dunia. Tak. Harta pun kalau kata kita bagi ke orang, memang hak dia. Bagi pun dengan suka hati kita bagi. Kalau orang terima kasih pun, tak salah terima kasih ke aku. Aku ni postman tukang bagi je. Laluan banyak aku dapat ni bukan hak aku. Aku ni tukang bagi. Inna ma'ana qasim. Aku ni tukang agih, tukang bagi. Bukan hak aku pun. Kau pandang ni, pandanglah Allah Ta'ala, Allah yang bagi rezeki. Aku ni ibarat postman ni, tukang hantar je. Inna ma'alaina al-balagh. Kami ni tukang hantar je. Ini ajaran-ajaran akidah diajar oleh tutup guru para ulama kita, tak ada harta benda. Satu orang-orang yang memang dapat didikan tutup guru macam ni, semua berjaya. Semua berjaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keberjayaan ni, pasal memang kita nak berjaya dari sudut ni. Kejayaan kita bukan semata-mata dapat ngumpul harta. Kalau dapat ngumpul harta semata-mata, tak lawan kita dengan korun. Tak lawan tuan-tuan. Tak jaya tuan-tuan try nak lawan dengan korun. Anak kunci dia saja. La tanu ulil usbati ulil quwwah. Setengah ulama tafsir kata, anak kunci khazanah dia saja ditanggung, dibawa oleh lebih kurang 70 ekor unta yang syarat dengan muatan. Muatan tu bukan muatan harta benda, bukan emas perak, bukan RM2 yang tukut bahasa kita. Apa dia? Anak kunci ya. Lawan korun kalah kita. Memang bukan daya kita pun nak lawan korun. Tapi janganlah jadi korun. Kadang-kadang harta apa pun tak ada, tapi perangai macam korun. Berapa ramai orang tak ada harta pun, tapi cinta harta, kasih harta. Betapa ramai para anbiya, para awliya yang mereka ni harta keliling mereka, tapi tak jatuh hati sikit pun pada harta yang ada keliling ni. Satu kecelaan tu bukan pada diri harta tu sendiri, tapi bagaimana dia ambil, bagaimana dia diurus. Satu kalau kita tak ada harta, jaga juga, kadang-kadang cela juga, masalah apa? Gaduh nak cari harta, dan kita rasa kejayaan itu adalah dengan cara harta. Inilah dipanggil hubub dunia. Macam mana pun tak adalah pula duduk termenung je, tidur je, siapa? Aku tak cerita kata. Aku ni cinta Allah Ta'ala. Nak kata cinta Allah Ta'ala apa? Zikir tak, baca Quran tak, ngaji tak, majlis ilmu tak ada. Duduk majlis ilmu pun tidur lah. Contoh. Buang masa gitu je. Habis-habis duduk balik ukur daun isap. Kata cinta Allah Ta'ala. Punya malas. Bukan macam tu cinta Allah Ta'ala. Cinta Allah Ta'ala ni memang 24 jam sibuk. Waktu dalam duduk sibuk tu pun dia boleh kerja cari duit apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya aku boleh buat semua aktiviti ni, melainkan semua Allah Ta'ala yang bagi kedekat ke aku. Orang kerja pukul 7, pukul 8, pukul 10 dah tak agak dah. Kita batari terpacak tu. Dan lagi sembahyang zuhur. Jemaah. Kerja tak berhenti. Kedekat dia bagi tu. Dia tak rasa dia pun. Dia kata apa? Allah yang bagi kedekat aku. La hawla wa la quwwata illa billah. Orang minum tongkat ali dah daun ketum lah. Contoh kan. Tak kuat. Aku minum air sejuk lah. Allah Ta'ala bagi kedekat kat aku. Bukan kedekat aku. Allah yang beri. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini ahli tauhid. Ini ahli yang terpuji di sisi Allah Ta'ala. Artinya dia kata, asal saya nak sebut tu syarahkan dunia tu. Jadi dunia ni ada yang kita tengok tu, kita tengok harta kita. Apa yang ada tu jatuh hati kat situ. Duit pula ada. Orang minta zakah langsung tak ada perasaan nak beri.
Kadang-kadang memanglah orang minta sedekah ni, nak sebut macam mana, kadang-kadang ada kita tak percaya ke tak? Ada juga buat sangka kan. Syak orang sangka lah ni macam-macam viral lah apalah. Macam mana? Nak bagi, tak nak bagi sudah. Macam mana pun, kalau kata tak ikhlas pun, buah pasal itu. Ambil RM1 bagi je lah. Mana tahu entah dia perlukan, kita je nak sangka yang bukan-bukan. Kadang-kadang jadi macam tu tau. Ambil bagilah, tak usah kata apa-apa lah. Sudahlah tu. Sudahlah. Tambah dah bagi dah. Tak usah ada kata apa-apa lah. Kat tuan-tuan saya tak tahulah. Kita kat rumah kadang, hari ni orang minta derma. Esok orang main minta derma lagi. Esok ke depan. Semalam orang minta derma. Kemarin orang minta derma. Hari-hari minta derma ni. Saya ngaji lah antara arwah Tok Guru. Kalau batin ni lah. Dia kata apa? Itu sebenarnya nak tengok kita tu kata dia. Dia nak tengok kita. Dia tu Allah lah. Maksudnya dia nak uji. Allah uji apa? Kita ni nak rasa duit kita kan, nak rasa duit orang. Kita nak rasa duit kita satu, kita tak bagi. Rupanya hafwa demo tu. Kan? Sepatutnya kita bagi demo. Tapi duk simpan taruh kita. Kita taruh pun nak beli apa kan? Ujuk rakyat tengok. Nak beli apa? Rumah dah ada dah. Kereta ada dah. Anak menikah dah semua. Contoh kan? Nak beli apa? Sabit 3 anjing pun nak beli apa? Nak beli tiup tayar pun tak boleh dah. Masa dia royak dia cerita tu. Nak beli tiup tayar pun tak boleh. Bagi gilah sikit kat orang. Tak habis pun duit kita. Tu nasihat dia lah kan. Dia duduk ganja tu. Pasal nak bagi kata jangan ada sifat kedekut tu. Utamanya anak arwah Fatih ni dia perangai dah. Tambah dia ujung-ujung umur dia sebelum dia meninggal ni. Dia pergi ngajar masjid. Dia bawa duit RM1 tebal tu. RM1 tebal tu. Buat apa? Apa yang ngajar? Dia bagi duit ke orang. Bukan orang bagi duit ke dah. Dia bagi duit ke orang. Orang nak bagi dia ambil. Tapi hak dia ni kata dia ambil. Ni hak Fatih bagi. Kata dia ambil. Betul tak? Sampai habis ada. Kat Kuala ni saya tak tahu. Kalau bukanlah hulu tu Masjid Keroh. Baik. Sampai orang ramai kena berabut. Siapa? Nak duit daripada Tok Guru. Dia orang kata yang ni buat apa? Dia orang panggil apa? Buat ketui. Buat ibu juga lah. Yang tu tak betul. Tok Guru betul prinsip dia. Yang kita ni tujuan ni buat ketui, simpan dalam dompet, buat apa? Buat ketui, buat ibu untuk tarik duit banyak-banyak. Teruknya. Sebenarnya ni nak ajar apa? Aku ni ngajar macam tu. Kalau bahasa kita sebut bahasa Perak kita. Aku ni ngajar ni. Mereka tu kadang bagi duit ke aku. Ni tak. Aku bagi duit ke mereka ni. Faham tak bahasa aku? Macam tu kot. Kita tak faham. Kita simpan buat ketui. Yang tu pun kita kadang ada ke prinsip-prinsip yang salah tu. Dia nak fahamkan kita satu benda yang lain. Kita faham macam lain. Yang ni pun antara benda-benda yang dalam kita pengajian ni, jagalah yang tu yang kena belajar elok, faham elok perjalanan hidup kita atas sebagai orang Islam, orang beriman ni macam mana kan. Jadi asal saya nak cerita ke dunia tu. Jadi atas isyarat Rasulullah ni yang ambil, yang dinakalkan daripada perkataan Nabi Isa. Jadi kasih ke dunia, maksudnya kalau kita ni hanya kasih apa yang ada kat kita, yang ni adalah kecelakaan. Jadi bila kasih maksudnya hati jatuh situ. Saya ngaji tak Tok sebut contoh dah tengok. Nak tengok kita kasih tak kasih. Katalah kita simpan duit RM10,000 dalam rumah. Saya tengok duit tu hilang. Rasa tak kehilangan? RM10,000. Tuan-tuan duit banyak 10 juta tak habis lah. Terasa tak hilang? Terasa tak hilang? Tak rasa hilang apa? Tak hilang lagi pun. Duduk dalam rumah tu. Duduk berdebak dah. Debuk ni orang masuk. Orang ambil apa. Orang tahu apa. Tu menunjukkan kasih besar kita kata. Kalau tak ada kasih ni macam mana? Dengar. Ada duit. Itu hilang terbakar. Banjir ke orang curi ke apa. Macam mana? Habis. Datang lain. Lama je kering. Minta apa. Itu kata tak kasih. Macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat? Apa petua dia tu? Dia bukan petua tu kan? Akidah. Bencana satu hal. Macam mana? Bencana tu atas kaedah kita, tambah kita ngaji tutup guru yang sofi ni, dia kata apa? Semua tu ada ujian. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi kita. Jadi sesuatu bencana, walaupun tengok satu sudut bencana, nisbah berlaku kat kita,
kalau kita betul gunakan bencana tu, pandang siapa yang atur semua ni. Yang penting bagaimana cara kita merujuk ke Allah Ta'ala. Bencana yang orang nampak bencana tu pada kita, kita dapat bencana tu, dia adalah nikmat. Bila dia nikmat? Bila kita pandang, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan kena pada kita apa-apa bencana, melainkan apa yang Allah Ta'ala nakkan kat kita. Yang penting, tawajuh kita ke mana? Pandang kita ke siapa? Akidah dia macam tu. Allah. Besar pelajaran tu tuan. Yang kita nak ambil kalau kita belajar akidah, besar. Dia ada pelajaran besar tu. Pasal sebut dapat manfaat, tak apa, boleh rasa Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi hilang nikmat belum tentu. Boleh rasa dan nak gunakan hilang nikmat tu, dengan tu dia akan jadi nikmat bencana yang kena kat kita tu, dengan kita boleh pandang dan bersabar, tabah, boleh sabar dengan apa yang kita dah kena tu, itu adalah nikmat. Walaupun satu sudut dia hilang tu bencana, tapi bila kita boleh sabar, boleh tabah, boleh redha bil qadar tu, yang tu adalah nikmat. Tu saya kata yang tu ada pelajaran besar tu. Macam mana nak dapatkan akidah ke situ supaya istilahnya tak kasih kita kata. Kita baru, kita tak cala aja. Kalau ada anak saya silap menampar kena, aku tampak Allah. Cala tu kan kereta tu tak boleh start, bukan. Baru calak baru. Ayam naik je, cakap sikit kan. Macam mana? Gulas lagi ayam ni. Allah. Kasih ke dunia ni yang dikata ibu bagi setiap dosa dan kesalahan. Baik, syarahan ni sikit. Macam mana wajah boleh jadi dosa ni? Kerana mula menjatuhkan ia kepada syubhat. Pasal bila kita kasih, dia akan mulakan mengerak langkah jatuh kepada syubhat. Memula pergi pada syubhat dulu. Lepas tu, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Itu yang kata dia ibu tu. Punca daripada dia, mula-mula dia halal. Lepas tu, dia akan jadi syubhat. Lepas tu, pergi ke makruh. Lepas tu, dia akan jadi benda haram. Saya buat misal contoh. Duit ada 10 juta. Agak-agak buat apa? Mula-mula tak apalah 10 juta. Simpan aja. Lepas tu macam mana? Ambil ASB bagus ke ni? Mula lah masuk apa? Bitcoin. Apa? Saya nak sebut tu ni. Apa lagi yang ada jenis ni tu? Saham-saham tu. Bitcoin. Nama apa lagi? Yang tambah lah ni? Forex lah, apalah macam. 10 juta dah ni. Bukan 10 ringgit. 10 ringgit tak ada dah nak main forex dah. Buat habis masa dah kan. Nak bayar top up tak lah kan. 10 juta lah macam mana. Mula main forex. Lepas tu, dia jangkit. Lepas tu jadi makin kedekut, makin cerita kata, yang tu yang saya tengok, jatuh saham tu, 10 juta jadi 10 ringgit. Macam mana? Saya silap bunuh diri. Berapa ramai tuan-tuan kena macam tu. Saya nak tunjuk kata asal benda tu biasa ya, tapi kelama-lama tarik. Satu. Baik, dan yang ketiganya, masalah kata ni, kata dia apa? Bahawa harta ni melalaikan ia daripada zikrullah. Harta ni boleh melalaikan kita daripada zikrullah. Kerana apa? Kerana berhimpun dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuli dan perhitungan dengan umpama kongsi dan segala pikiran pada menghasilkan, pada menambah harta itu.
Kena perhati sikit bahasa dia ni. Yang ni bahasa kita Jawi ni kadang susah di sini lah. Tak faham kita maksud pengarang ni. Pertama, melalaikan harta ni daripada zikrullah. Kita buat misal gini lah. Kita bila tak ada duit, nak kira pun tak gaduh sebab duit tak ada. Tapi bila dah ada duit, gaduh ngira. Gaduh ngira je lah. Tambah jatuh cinta. Saat-saat buka tengok. Agak buka tengok. Kalau kita beli rantai, kata tengok rantai kan. Contoh kan. Kita belilah ni, orang zaman orang tak beli rantai mahal, dia beli apa? Dina emas tu. Dina kumpul. Buka tengok. Kira ada 40 dah. Buka lagi, kira 50 dah. Tu buat apa lah? Saja pergi buka. Harga emas masa. Semalam kata dia tengok 216. Hari ni 260. Wah. Kita tak payah meniaga apa. Simpan emas je. Untung besar dah ni. Setahun kurang-kurang naik 30%. Wah. Contoh saya bagi contoh itu kan. Tak rasa kalau nasib lah kan. Saya. Allah. Dia memang kerja macam gitu lah. Dia gaduh nak tengok. Ensep lah duduk depan. Buka. Sesak tengok berapa harga semasa. Tengok harga emas jatuh. Allah, jatuh lah dah. Tak apa. Dia mujuk je. Jatuh hari lah. Lepas tu naik. Duduk kira tengok benda tu lah. Bukan dia dapat apa pun. Perasaan je. Orang kata rasa proud. Pride. Seumpama tu. Rasa seronok. Rasa macam duit tu kembar besar je gitu. Padahal untuk macam tu je. Spekulasi je. Kena stroke. Apa boleh buat duit tu? 10 juta sekali pun, 10 bilion sekali pun. Nak boleh buat apa stroke? Bukanlah maksud saya buang parit duit tu. Bukan maksud saya macam tu. Anda dengar elok-elok. Maksud dia kata melalaikan daripada zikrullah. Kerana berhimpun dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuli. Dia turun maksud dia. Macam mana berbantahan dengan umpama kuli? Dalam hati ni kita baca kuli ke? Kalau kita sebagai majikan ada kuli. Kuli ni kalau makin ramai jadi ke mana? Adalah silap. Banyak tak pengurusan? Masuk tengok tempat kerja, kira dah apa orang kuli dia. Dia orang ni ngelat ke tepati masa kan? Rehat ke dia buat kerja? Ataupun buang masa saja nak tunggu habis waktu. Betul macam tu kan? Lagi ramai kuli, lagi sibuk lah. Kalau seorang bekerja tak ada apa. Tapi kalau 100 orang bekerja, macam tu lah. Kata dia, kita hati akan membantah. Kalau ada RM100, RM100 ialah sibuk. Kalau ada RM100,000, kan kita sibuk macam mana kita duk bantah dengan kuli. Kuli macam-macam perangai tak? Duit pun macam-macam. Yang ni duit, yang ni kebun, ini kebun pisang, ni ubi kayu, ni sawit, ni emas, ni rumah sewa, ni sewa kereta, ni homestay. Tak berbantah-bantah macam-macam tu. Yang ni tak mau bayar, yang ni nak bayar, yang ni bayar awal, yang ni dah 5 bulan tak bayar. Tak mengelabar tu. Ni tanah ubi kayu, babi masuk dalam kebun. Yang ni pagar ranap, yang ni kambing pula ranap. Yang ni orang buat lari sawit. Itulah maksud dia. Lebih kurang kot. Bukut tu pasal apa maksud tu betul tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Tapi dia nak cerita berhimpun. Bila kita harta banyak ni, dia istilah jadi lalai lah. Jadi sibuk. Macam cahaya kereta kita tu. Contohnya kalau ada 1 kereta, sibuk 1 kereta je. Kalau ada 4 kereta, apa macam? Sibuk 4 kereta. Roteknya, minyak hitamnya, bereknya. Untuk abuk pula. Basuh kereta ni, berabuk kereta ni, basuh kereta ni. Kan banyak. Tak ada kereta lah macam. Nilai juga ada basuh. Tu dia kata jadi sibuk dan hati kita berbantah dengan seumpama kuli. Tu bahasa tu dia ada unsur analogi dalam bahasa dia tu. Lagi. Dan kata dia perhitungan dan dengan banyak kata ni dia berhitung dengan seumpama kongsi.
Kongsi ni apa benda? Kongsi pula. Kongsi gelap lah selalu istilah kita kan. Istilah kongsi apa selalu? Kongsi ni kita ada macam Geng. Ha? bahagian-bahagian. Bagi untung apa. Itulah selalu kita pakai kongsi gelap lah kalau kita selalu sebut kan. Jadi dengan kongsi ni apa dia sebut ada, maksudnya kita akan sibuk dengan kumpulan tu. Akak dia punya kita punya sharing kita dengan harta tu, dia akan ada masa untuk harta tu. Tu kata ada perhitungan dengan seumpama kongsi lah. Kita ada satu kongsi ni bahagian kebukaan sawit. Ni satu kongsi untuk bina rumah sewa. Satu kongsi ni untuk tanam ubi kayu. Contoh lah dekat. Kan masih jumpa hak ni perangai ni, jumpa hak ni perangai ni, jumpa perangai ni. Bila sibuk dengan makhluk, apa akan jadi? Melalaikan kita dengan khalik makhluk. Dan kata dia segala fikiran, dia akan kata dia menyibukkan segala fikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta. Kepala otak ni dia punya setting ni apa? Macam mana nak banyak, nak maju, nak berkembang. Dah tanam ubi kayu pun macam mana nak pergi subur, macam mana nak hasil paling cepat. Tambah pula ada orang tanam baja. Kata dia, hak ni, penggalak akar, nak akar ubi sawu, ubi kayu. Elok sangatlah buah baja ni. Ubi sebulan aja dah besar-besar ni. Contoh macam mana? Kita pun dengar, mula ubi kayu lepas tu cerita baja pula. Dah cerita baja pula, dah ubi banyak pula, cari orang jual pula. Kan satu. Makin sibuk lah kita. Mula-mula nampak surau je ke. Waktu maghrib, zuhur, asar, lama-lama macam mana? Zuhur, asar tak jumpa dah. Maghrib macam mana? Selalu ada juga kuliah. Tak nampak dah kuliah. Semayang pun akhir waktu. Mula-mula awal waktu, jemaah. Lepas tu, tak berjemaah dah, semayang kat rumah je. Lepas tu akhir waktu, lepas tu main kodok-kodok lah pula. Lepas tu tak dan, sibuk sana, sibuk kemari, sibuk sana kemari. Sibuk. Allah. Punca kata lah. Antaranya punca dia kata. Menambah harta tu. Macam mana contoh tambah ni? Mula-mula kata dia. Mula-mula fikir dulu nak tambah harta. Kemudian lepas tu pada peliharanya. Dah menambah, lepas tu nak jaga pula. Tuan-tuan beli mai misalnya, bubuh lambak je dalam laci, okey tak? Mula-mula bubuh dalam kotak handphone dulu. Waktu pergi supermarket nak tengok ada bekas plastik, bubuh dalam ni kemas ke? Pergi pula masuk kedai-kedai jati ke apa, kotak ni lawa juga kalau bubuh kita punya. Nampak? Mula menambah, lepas tu nyimpan. Kemudian pada mengeluarkannya, nak mengeluar berkira tak? Bahkan saya ngaji, tutup guru dah sebut kan, kita ni kalau duit sikit kerana nak sedekah mudah. Tapi bila banyak, jangan sangka kita duit banyak kita boleh belanja tau. Lagi banyak lagi kedekut. Mula-mula kedekut sekali zakat. Itu mula-mula sekali. Kita kalau tak pernah keluar zakat, jangan hebat lah. Saya tak pernah ada duit banyak. Satu, tak sibuk. Tak jadi kedekut. Tuan-tuan ada simpan 40 dinar. Jadi istilahnya 20 dinar. 20 dinar ni 20 miskal lah. Kena bayar setengah dinar. Kalau katalah 1 dinar tu harganya 2,500. Kena bayar setengah dinar ni kena 1,250. Senang lah nak keluar setahun 1,120. 1,250. Sorry saya sebut. Contohlah kan. Senang kan. Berkira balik. Kalau tak ada duit, senangnya keluar RM10, RM5. Tak ada kena keluar zakat pun. Tak ada nak zakat pun. Habis. Dengar kata sebut. Kalau kita memang keadaan ini habis. Nak bagi sedekah, nak bagi bantuan ke orang pun rasa tak susah mana. Pasal kita memang ada prinsip habis datang. Tapi dah mula menyimpan, dah ada ketui, nak keluar tu kedekut. Selalunya macam tu. Yang tu yang Quran sebut, yahsabu annama lahu akhlada. Sampai tahap ni, kita akan rasa harta ni boleh menyebabkan kita ada peluang untuk hidup dalam jangka masa panjang. Ada duit ni kalau sakit pun untuk masa depan. Boleh sihat lagi. Boleh cari obat lagi. Boleh pergi metro. Boleh pergi ni. Pasal apa? Yahsabu annama lahu akhlada.
Mula-mula ad-dadah dulu. Bilang dulu. Cuba. Ni kita cerita kecelaan ni. Memang dia sebut ini je. Kemudian, pada nak mengeluarkan harta tadi. Sekalian yang tersebut, kata dia, menghitamkan ia akan hati. Jadi mula-mula kumpul. Lepas tu, simpan. Waktu nak keluar pula. Dia akan menghitamkan akan hati. Hitam ni masa bila? Bila jatuh kasih. Bila jatuh bergantung. Bila jatuh sampai tak pandang kepada Allah yang memberi tu, dan kita rasa kita sebagai pemegang mana. Untuk ayat-ayat tutup guru, untuk menghilangkan rasa pergantungan ke harta tu. Kalau apa yang ada kat kita tu, tengok ada orang susah kita bagi. 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 Kita bagi pula tu, orang puji kita pun, kita tak ada harap puji, bahkan puji tu buat sadin aja. Tak pernah kita ada terasa seronok langsung dengan pujian orang ni atas apa harta yang kita agihkan daripada pemilikan kita tu. Siapa? Kita akan rasa yang ni bukan hak aku ni tukang bagi. Lalu kot aku. Macam mana nak duduk tempat tu? Kesenang tu. Yang tu memang kalau kita duduk dalam pengajian, dalam asuhan guru yang memang pakar dalam bab asuhan batin ni, kita akan dapatlah terbiah tu. Kalau tidak, susah. Tak ada kita. Tentu mudah-mudahan kita ni, kalau kata kita ada kata, kaedah kita macam mana? Bergurulah dengan guru yang betul, supaya harta tu tak menyebabkan jatuh hati kita ke dia. Rumah besar-besar bukan untuk kita seronok. Beli TV besar-besar, speaker besar-besar. Tapi rumah besar-besar buat majlis ilmu. Kalau mana ada anak-anak yatim yang ada, ambil rumah kita bubuh anak yatim. Aduh tak apa. Mana ada masa banjir ke apa-apa kan? Bagi rumah saya ni untuk duduk masa banjir. Ke ada kena COVID ke apa, rumah saya tempat kuarantin COVID. Contoh je kan. Musim COVID ni ada lagi, sebut je lah kan. Tempat kuarantin, hotel pun saya, hotel. Rumah saya. Pasal dia orang istilahnya kena bencana kan. Tempat saya, rumah saya. Saya akan jaga elok, saya akan kuarantin orang. Saya pastikan tak ada jangkitan apa macam ni. Saya tahu macam mana penjarakan sosial apa, saya tahu. Duduk rumah saya. Kerajaan saya susah bayar apa. Saya akan sara semua dia orang ni. Kata contoh itu kan. Rumah besar untuk itu. Untuk mengaji. Jangan bela rumah besar pula, roboh pula beli rumah tadi. Aku tak suka rumah besar-besar ni. Itu jahanam kata. Tak kena. Saya ngaji dulu ingat antara guru-guru tersebut kata dia, pasal zaman tu zaman TV kan. Kata dia, TV besar-besar kan kadang-kadang kena hentam tengok TV sana, buka rancangan ni. Kata dia, tuan-tuan kalau tak nak TV, jangan katok, jangan buang longkok sampah. Kata dia, hantar kat saya. Siapa? Kami perlu TV litar banyak. Kata dia, untuk pengajian ni, setiap tempat yang ada, ni pun bilik-bilik dalam rumah dia buat ni, kami perlukan TV litar. TV tuan-tuan tak nak, hantar kat kami. Kami tahu nak memanfaatkan macam mana. Duduk kat rumah tuan-tuan, duduk tengok cerita apa, Akademi Fantasia lah, menyanyi lah, apa benda lah. Hantar rumah kami, tengok semua muka tutup guru, kata dia. Bukan tengok muka dia sampai bulu hidung dia pun kita nampak, kata dia. Besar macam skrin tu. Ayat lawak dia gitu lah kan. Hantar rumah kami. Jangan buang parit, kata dia. Jangan buang sampah, jangan pergi katok. Itu menjahanam dengan kata. Yang salah ada kita guna tak kena cara. Tapi kalau guna tempat yang memang diperlukan tu, kita nak beli TV litar kan senang. Dulu lah. Sekarang ni cerita lah. Ni saya cerita masa duduk ngaji dulu. Dia sebut tu. Satu. Betul juga ayat dia. Jadi dengan harta yang macam ni, kalau kita duduk sibuk ke dia, nisbah nak cari, nak menambah, simpan, betul terkemut-kemut nak belanja, dia menghitamkan hati dan menghilangkan, ia akan jernih hati. Hati payahlah nak jernih. Satu, kalau ada pun orang yang kalau dengan harta ni macam mana? Harta ni dia taklah akan menyebabkan dia fikir untuk semata-mata untuk menambah,
Apa yang ada kat dia tu cukup dah. Lah, yang tu pun dah memada dah. Apa yang makin datang ni, semua dia belanjakan pada tempat yang sepatutnya dia belanja. Pondok-pondok sekolah, tahfiz anak yatim, mana ibu-ibu tunggal. Tak pernah langsung diabaikan tanggungjawab untuk dia beri. Tak ada maksud dia untuk simpan, untuk istilahnya buat ketui sikit pun. Ada. Semua dia belanja, bagi. Orang macam ni, yang ni sifat terpuji. Bahkan pada kita kalau belajar dalam hadis, Rasulullah kata, la hasada illa fi ini. Tak boleh ada dengki melainkan dua. Dengki pun ada bab kita belajar. Saja nak ulangan bab ni. Pertama, rajulun atahullahul hikmah. Satu orang ni Allah Ta'ala bagi dia ilmu, kebijaksanaan, ilmu yang ada dia buat apa? Dia ajarkan orang, bagi orang semua pandai, reti hukum Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, boleh taat pada perintah Allah Ta'ala. Ni, satu. Yang ni boleh hasad. Hasad pun dengan mana? Ribtah dengan mana? Nak jadi macam dia. Yang kedua, yang ni, rajulun atahullahu malan. Allah Ta'ala beri pada orang ni harta banyak, lepas tu apa? Dia belanjakan pada jalan yang sepatutnya dia nak kena belanja di mana? Belanja buat pondok, yang ni wakaf, yang ni bagi bantuan, bagi rumah, bagi fakir miskin. Jangan kata orang Islam, orang kafir pun dia bagi sampai orang kafir masuk Islam dengan sebab dia. Bagi habis semua, tanpa mengira agama, bagi sampai orang kenal dia satu negara kenal. Siapa? Oh, yang ni ustaz ni guru ni, contoh ni, orang kaya ni, oh dia ni sangat bagus, dia ni sangat bagus. Orang masuk Islam pasal terpengaruh dengan pemurahnya dia. Yang ni bagus. Yang ni kita bukan saja suruh bagusnya tu. Disuruh kita biar jadi kaya, jadi macam dia. Yang tu tak apa. Tapi jaga, ada bahaya dia. Nak jadi kaya tu satu. Tentu nak jadi macam dia tu satu. Takut kita kaya, tak kena kaya, kayap dulu. Maksudnya kena menyakit macam-macam. Jadi kalau memang harta ni menyebabkan kita bersibuk semata-mata kepada dia, menghilangkan jernihnya hati, dan kata dia melalaikan harta ni daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Mana dalil kata boleh hilangkan daripada zikir ni? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terjemah sekali lalu. Kata dia, melalaikan akan kamu, alhaakum, melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadat. Siapa yang lalaikan ni? Oleh bermegah-megah dengan harta dan anak dan lainnya. Kalau asal Quran tu, melalaikan kamu oleh takasur, oleh berbanyak-banyak. Dia terjemah situ, berbanyak ni, banyak ke harta dan anak-anak, pasal ambil pada dalam lafaz Quran ayat lain, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ada ayat Quran bunyi gitu. Surah mana itu kena tengoklah. Yang tu lajak-lajak mulut sebut tu. Maksudnya kita duk sibuk berlomba-lomba, nak bermegah-megah, nak berbanyak-banyak, mencari harta, nak anak ramai. Yang tu pun salah satu sebab menyebabkan kita jadi lalai pada ingat Allah Ta'ala. Satu harta, anak, dia sebab untuk jadi lalai. Contoh saya buat misal, kalau anak 3 orang, tak apa. Kalau anak 13, macam mana? Satu tak rapat, bila rapat, orang rumah, duduk dalam pantang, apa-apa tak sihat, siapa sibuk ni? Kerja, basuh kain, masak, hantar sekolah. Anak 13. Tu anak 13, kalau anak 30, apa maksud anak 30? Bini ramai lah. Bila bini ramai, macam mana? Urusan bini lagi. Yang ni rumah sewa, yang ni makan, yang ni minumnya. Nampak? Bukan senang tu kan? Satu, kalau bini ramai, anak ramai, cucu ramai, tapi boleh takwa. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang ni lah orang yang kalau disebab harta benda dia, perniagaan dia, tak melalaikan dia sikit pun untuk zikrullah. Anak isteri dia bukan melalaikan pada zikrullah, bahkan semua anak isteri dia bawa pada jalan Allah Ta'ala. Yang ni menikahlah kamu 4. Anak kamu ada 400, tak apa. Nikah 4 pula, bukan nikah anak dara. Semua janda anak 15, janda anak 20. Bini dia. Saja dia nak ambil orang macam tu, siapa? Aku nak sara semua tu. Pula tu pengurusan yang sangat baik, mengaji yang ni, hantar yang ni semua. Walaupun anak tiri dia,
Semua jadi alim ulama dan tutup guru. Silakan. Yang ni kita baru seorang pun saya ingat baru. Rumah hutang, kereta hutang, hutang tak boleh bayar, dia tak kereta depan rumah kena tarik lah. Buat misal lah itu kan. Siapa yang ada gitu? Ada ke orang macam tu? Sepatutnya macam tu. Bahkan kalau sebut tak ada isteri ramai yang seorang tu pun padan dah lah kan. Manfaat yang betul. Masa nak mengaji, bila bawa mengaji. Kalau tak boleh bawa mengaji, kita je balik, kita ngajar dia. Dia pun memang minta supaya kita ajar dia. Dia pun tak dan dengan anak ramai gini contoh. Tambahlah ni pula, senang je. Boleh live, buka je live, dengar. Abang ngajar ke mana? Kedebuk. Buka je, dengar dia cakap apa. Nak usung dia buat mengaji sekali, tak dan. Tambah pula anak mengenyut tu, bukan dan. Ni sambil-sambil, bagi menyusu je. Boleh dengar. Ni abang ngajar. Ni abang kau ngajar. Dengar elok-elok. Ajak semua anak-anak dengar. Contoh. Kan? Saya pun nak ngusung semua dengan isteri dan anak-anak kecil-kecil bukan sedar kan. Kena buat caravan belakang bawah tu, sambung dengan kereta kan. Tarik tu ada van satu. Kan? Bukan sedar kat tu. Malaysia undang-undang tak boleh pula. Saja kita buat cerita bodoh sikit kat tu. Jadi yang tu Quran tu nak cerita tentang ada peringatan daripada Allah Ta'ala sendiri yang kata boleh melalaikan kita oleh bermegah dengan sebab harta dan anak. Istilah megah ni takkan tu nak memperbanyakkan anak dan nak memperbanyakkan harta. Berapa ramai orang tak usah cerita anak, mula-mula dulu bujang rajin ke masjid. Menikah tak main masjid lah. Isteri pula. Duk abang. Contohlah kan. Ada isteri yang bagus. Dulu suami tak main masjid. Kahwin dengan dia, suami tu main masjid. Isteri macam ni nak cari. Jadi ada berapa orang? Yang banyaknya suami selalu main masjid, lepas tu tak main masjid. Suami selalu masa bujang main mengaji, lepas menikah tak nampak dah main mengaji dah. Isteri pula suka pula suami tak pergi mengaji. Kita sembahyang kat rumah lah bang. Ngepit aja. Bina masjid di rumah, berjemaah di rumah pula. Tak kata ada orang kata, bila saya akan nak berjemaah lagi dengan isteri saya kalau saya sembahyang di masjid? Amboi, pandai buat alasan. Kaedah dia macam ni, kau sembahyang di masjid, balik kau sembahyang pula dengan isteri kamu imam di rumah. Kat masjid kamu makmum. Kefiat dia macam tu. Jadi sembahyang dengan isteri tu sembahyang muadah, sembahyang ulang. Baru setiap hari kita jadi imam. Yang ni pasal nak jadi imam kat isteri, itu boga awal waktu. Dengan sebab tu alasan tak main masjid. Tak kena. Itu tak kena. Baik, bila akan duk sibuk macam ni? Kata Allah Ta'ala, hingga ziarah kamu akan perkuburan. Hatta zurtumul maqabir, hingga kamu ziarah ke tanah kubur. Apa maksud ziarah tanah kubur ni? Maksudnya kamu masuk kubur. Apa maksudnya? Sampai mati. Maksudnya bab harta ni berbanyak-banyak. Nak harta nak banyak. Nak anak banyak, nak anak banyak. Maksudnya nak isteri. Nak isteri ramai. Kalau memang duk bersibuk dengan tu, dia akan bawa sampai pada mati. Jaga tu. Ada peringatan tu. Alhamdulillah. Jadi hati-hatilah kita dengan perkara tu. Jangan sampai dengan sebab anak isteri jadi fitnah menyebabkan kita tak boleh buat apa urusan yang sepatutnya kita muamalah dengan Allah Ta'ala. Besar pelajaran tu tuan kena ambil tu. Artinya hingga kamu mati. Tu huraian apa maksud kata hingga ziarah kamu tanah perkuburan. Ni bahasa Quran dalam bahasa ni. Zurtum ni kamu ziarah tanah kubur, apa maksudnya? Hingga kamu mati dan ditanam kamu dalam kubur. Baik. Yang tu dia nak bagi tafsir apa maksud ziarah kamu tanah perkuburan. Ketahui oleh kamu bahawasanya makna kikir itu, dia nak urai kita ke kedekut tu. Jadi ayat Quran tu satu hal, cuma nak sebut adakah ayat Quran cerita lain pula? Cerita lain apa? Cerita yang harta ni walaupun harta banyak tak melalaikan kita daripada ingat Allah
daripada taat kepada Allah Ta'ala, bahkan dengan harta tu menyebabkan kita makin takwa pada Allah Ta'ala. Ini ada. Saya sebut dalam Quran tu, sekali lalu saya sebut tadi, Allah Ta'ala puji orang-orang manusia, mereka-mereka yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang perniagaan dia yang besar-besar, gedung perbendaharaan yang dia miliki, ataupun dia ternak ayam itik, ambil tanam sayur apa dan sebagainya, dia baik. Ada baik satu, ada tijarah. Tijarah ni dia beli jual. Kalau baik ni hasil-hasil yang dia bertanam, dia berternak, apa dia berjahit apa sebagainya, dia jual. Yang tu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, tak melalaikan dia sikit pun untuk zikrullah, untuk ingat Allah Ta'ala, zikir Allah Ta'ala. Bahkan duk berniaga pun duk zikir. Duk berniaga tu sambil duk jaga tu macam mana? Dia bukan satu barang RM1, satu barang RM1. Tak ada sibuk tu Tawakal punya besar Allah Ta'ala. Duduk tu ada, tak ada pelanggan je. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sambil duduk berniaga satu hari 5 juzuk. Duduk kat rumah pun tak dapat gitu. Duduk rumah, tidur, macam apa, tak ada aktiviti. Dengar. Ada orang macam tu kan? Ada orang macam tu. Ada orang kata dia pasal apa nak berniaga? Pasal bila berniaga ni, kata dia, saya tak tidur. Bila saya duduk rumah, saya tidur. Saya berniaga ni supaya tak tidur. Lepas tu, dengan sebab saya berniaga ni, saya duduk tunggu barang, dia boleh tunggu duduk saja, baik saya zikir. Tasbih. La ilaha illallah sekurang-kurang sehari mesti 1000. Sambil duduk je. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sambil tu saya boleh ada amar ma'ruf, situ saya ada nahi munkar. Saya boleh ada jawab salam, saya doakan pula untuk orang. Betul, ada orang yang macam tu. Ada orang yang macam tu. Memang ada orang macam tu. Kita nak jadi macam tu lah. Nak jadi macam tu. Itu saya sebut berniaga. Begitu juga menjahit macam mana? Pegang je jahit, la haula wala quwwata illa billah. Tak jahit elok je, cantik je pun. Benang pun tak putus, tak berserabut lah apa. Jahit elok, cantik je. Jahit try pakai elok lawa je. La haula wala quwwata illa billah. Sambil tu duk fikir bab ketuhanan macam apa? Tengok Allah Ta'ala bagi kuasa. Mesej jahit ni, motor dia pusing macam ni, tapi jarum macam ni. Macam mana boleh tu? La haula wala quwwata illa billah. Manusia boleh fikir macam tu. Asalnya daripada tenaga elektrik, tenaga kinetik, tenaga elektrik. Lepas tu ada motor, enjin dia menyebabkan jadi gini, boleh macam ni, hasil macam ni. Hasil jahitan macam ni, benang bawah mana. Siap ada putus lagi. Putus, siap. Tak gaduh, dia auto cut, potong. Mesin macam ni manusia buat. Allah buat lagi juga. Tengah duk jahit tu pun boleh tauhid dengan Allah Ta'ala. Tapi kena bergurau lah. Macam ni dia tak dapat free kan. Di Yaman tu dia mau duk bina bangunan tu. Sambil baling batu tu, selawat. Baling tinggi lah tu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Tu baling batu. Orang duk atas. Tak pakai mesin pokli ke tak? Baling. Isi simen tu. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Sambil baju simen. Kita nak latih tu lah. Kita ni tak ada buat apa-apa pun. Allahu Allah. Macam mana nak dapat tu? Tu yang kata kena berguru. Ada perguruan. Ada sanad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman dekat kita tu. Dia bertemu dengan kita dengan guru-guru yang memang duduk tempat macam ni. Dia beri pada kita ada keinginan macam ni. Maksudnya dia benda macam ni kena, kalau nisbah ikhtiar, taklif ikhtiar ni, cari sebab macam mana nak ada keinginan. Dia kena hasilkan, apa? Keinginan tu macam ni. Angin tak? Jangan teringin kata tak. Walaupun ada satu sudut kebaikan itu, tapi teringin kata ni dibawa macam mana banyak. Dia bawa macam mana banyak. Teringin nak apa yang dah ada tu sudahlah. Bahkan isi dia untuk zikrullah. Saja ke sana sikit nak menunjukkan ada ke bab kata ni yang kita kena duk sibuk harian pun di situ tak melalaikan kita dengan zikrullah. Memang ada. Kadang ada orang kerja masak, catering apa-apa hari-hari masak macam ni, duduk kedai daripada pagi sampai malam tu, sampai pukul 2, 3 pagi. Tapi tak berhenti berselawat, duduk basuh sayur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Ciao. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ciao. Tak berhenti selawat saja. Kita yang duk pegang tasbih nak selawat tu kena tidur. Jadi yang ni disebah kita apa dia? Mintalah ya Allah, lemahnya aku. Kerana aku nak buat ibadat. Tak boleh. Tengok orang lain kena. Kita tak tengok rupa orang soleh pun, tapi kita tengok tak berhenti-berhenti. Oi, rupanya tak berhenti selawat, tak berhenti zikir. Tak berhenti baca qul Allahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Orang sambil duk buat kerja, baca ayat Quran. Kita hafal 30 juz Quran tak baca apa benda pun. Dia baca qul hu lah. Tapi tak pernah berhenti baca qul hu. Kan? Kita kena ada halombo macam ni. Tak apa, ada robah, nak ada perasaan macam ni. Nak ada perasaan taat tu. Satu nak ada tu satu, kerana kita tak boleh buat apa? Minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta. Ketahui olehmu. Okey. Saja cerita yang tu saya cerita dalam bentuk positif sikit. Pasal masalah tu bukan harta tu. Tapi bagaimana harta tu diuruskan. Nisbah nak mencari dan juga pengagihan. Ada pun makna kikir. Kikir ni masa lepas kita jumpa dah masuk kikir ni kedekut lah. Makna kikir ni macam ni. Menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Kedekut ni apa? Dia adalah ada perasaan menegah barang yang mewajibkan akan dia akan barang. Maksud barang ni keadaan lah. Ada tegahan di atas keadaan yang mewajibkan akan keadaan ni oleh syarak. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk belanja duit dalam situasi keadaan-keadaan tertentu kan. Tapi kita ada tegahan. Kita tak mau buat keluar. Contohlah misalnya kan, jutawan ramai. Tapi my COVID ni pakat minta tabung COVID misalnya. Lah jutawan ada dia bagi seorang sejuta pun tak payah minta sedekah lah. Patutnya rujuk pada orang kaya je. Betulnya. Tapi dengar, orang kaya tak keluar sekupang pun. Rakyat yang marahin ni, dia orang yang keluar bagi RM1 sekupang, RM5, RM2, RM1. Dia orang ni yang keluar bagi. Untuk apa? Sara mangsa-mangsa COVID ni. Contoh kan. Orang yang susah-susah ni kadang-kadang bagi duit makan, minum, belanja duit kebakaran, banjir macam ni. Kerana tak ada harta tapi tolong dengan tenaga dan usaha dan fikiran. Ni, orang kaya-kaya tu relax tahu jauh nahin aja. Tu jangan kata bahaya harta tu. Itulah. Jadi kedekut tu tak mana? Sepatutnya dia tak apa yang ada dia belanja. Tapi kedekutnya tu. Kalau ada pun dia buat projek lain. Apa dia? Dia jutawan buat apa? Buat satu projek. Projek apa? Projek macam mana air kencing boleh jadi air minum. Habis 4 bilion. Air kencing. Nak sediakan satu mesin khas untuk buat semua kencing ni, air kencing akan tukar jadi air minum. Pula balik buat kerja macam tu. Malaysia tak ada lagi lah kan. Tapi orang putih ada. Jutawan-jutawan dia dah tak ada benda dia nak fikir. Itu dia fikir. Astagfirullah. Tanya lagi siapa dia, tanya orang lain lah semua kan. Kita mujurlah tak pernah fikir macam tu. Jadi nak sebut, jadilah orang kaya yang jadi bank untuk menolong orang susah. Kita dah pula nak kata kaya pun tak kaya. Nak mengaji pun tak mengaji. Nak berzikir pun tak berzikir. Baca Quran tak baca Quran. Apa benda lah kita ni. Tak ada apa pun. Pangkat tak ada, harta tak ada, ilmu tak ada, zikir tak ada, amal pun tak ada. Apa ada? Tak ada apa. Setidak-tidaknya jadi orang kaya yang dermawan. Jadilah. Hartawan yang pemurah. Ada juga. Jadilah ilmuwan yang berjasa kan. Ramai anak mendidik anak bangsa menyebabkan jadi pandai sekalipun bukan pandai ilmu agama. Dia mengajar semua teknologi menyebabkan anak bangsa kita reti semua dalam bab teknologi ni. Ada juga ilmu jasa dia. Ini kita apa tidak? Alhamdulillah.
Jadi kedekut ni ada perasaan tertegah untuk membuat perkara yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita, satu, ataupun muru'ah. Muru'ah ni maruah. Maksudnya, ada hal yang menyebabkan yang ni dia kena keluar duit di atas kedudukan dia dan nak jaga maruah dia. Tapi dia tak keluarkan duit dia. Walaupun dia ada duit, maruah dia sepatutnya hanya akan terjaga dengan dia belanja di situ, tapi dia ada tegahan nak keluarkan duit tu. Dengan sebab tu menjatuhkan maruah dia. Tu kikir, tu kedekut. Kita ambil isu keliling lah. Contoh kan. Ada kitanya orang besar, YB yang dalam PKP ni kena denda kan. Pasal tak ikut SOP contoh kan. Orang lain kena macam ni. Dia tu kena jugalah kat dia kan, 1,000. Habis-habis kata dia, daripada kena 1,000 macam ni lah, gaji saya 6 bulan ni, yang selama ni, macam mana? Saya bagi semua lah untuk COVID-19. Bukan 1,000. Orang kau tahu. Mula-mula tak sibuk sangat kata ke dia. Contohlah, saya bukan nak menyokong mana-mana, tapi nak kata, orang macam ni, dia tak maruah, dia orang duk kata macam-macam. Macam mana? Dia sebut macam tu, baru menyesal kau kata kat dia macam-macam. Engkau pun tak boleh buat itu. Engkau pun duk kata macam-macam, engkau sekupang pun tak bagi pada bantuan untuk COVID-19. Contoh lagi contoh je tu. Pasal isu sekeliling ada kan, terpakai je lah, sebut je lah. Bukan nak puji yang puji ke apa, tapi nak sujud maruah. Saya nak cerita hurai maruah. Satu kalau kita, anak cucu kita semua kaya, apa jasa kau di atas kekayaan yang ada? Berapa pondok yang kau dah bina? Berapa melasah apa pondok tahfiz tu yang kau dah berjasa menyebabkan dia orang ni nak mati. Tutup guru merasah pondok tu nak mati. Tak ada guru yang ngajar. Ada guru ni terpaksa kena tinggalkan tu pasal kena cari saraan hidup. Tak ada orang ni nak sara pendapatan mereka ni. Tak ada orang nak jadi penyumbang kepada guru yang memang ikhlas penuh masa dia untuk jalan Allah Ta'ala ni. Tak ada. Kalau penyanyi bola sepak, jangan tengoklah pendapatan macam ni. Kalau ada orang kaya, kita kalau saya sebut Malaysia ni perlu pada orang kaya yang macam ni. Orang kaya yang dia tak kedekut untuk berikan orang-orang yang memang kita perlu, tapi kita kedekut tak bagi duit ke orang tu. Kita kedekut untuk tanah, harta benda. Begitu juga kita nak bagi dia. Bagi dia milik tak apa, duit. Bagi kita 10 juta kat dia tak apa. 10 juta pun bukan dia boleh merapu. Dia akan guna untuk pentadbiran pondok dia. Bagi orang. Bagi kat dia. Nak cari macam tu pula payah. Mudah-mudahan orang tak lembutkan hati kita semua. Bagi boleh berjaya tu. Jantung tu kalau Malaysia ni ada 10 orang habis Cina semua respect kat tangan tu. Wah. Sekarang kita tak boleh lawan orang Melayu. Dia bukan sebalang Melayu. Ini Melayu hang tua punya. Hang tu saja saya melawak gitu ya. Ini hang tua punya. Betul lah hang tua cakap talak Melayu hilang dunia. Talak Melayu hilang dunia macam mana? Melayu yang ini macamnya takkan hilangnya. Tapi kalau Melayu sudah lupa. Itu oh ya. Saja saya melawak itu untuk ceria kat majlis tu. Udahlah tak usah panjang itu bagi melarat je lain. Asal saya nak cerita maruah. Atau kalau kita tengok Mahat Hafiz terbakar. Siapa yang orang kaya dia bangun? Saya sara semua. Mahat Hafiz ni. Ni anak angkat saya. Pondok misalnya, Tok Guru meninggal. Siapa yang boleh mengajar ni? Saya akan sara Tok Guru ni untuk dia duduk pondok ni. Jangan fikir dapat duit. Siapa? Curi ada. Dia ada maksud lain. Kalau ada pun ada maksud lain. Maksud apa? Ada makna tu. Itulah banyak ni. Nama ni lah kan. Macam-macam lah. Itu yang kata. Allahumma sallimna sallim Rasulullah dia doa kat kita ni, dia dah doa, tolong doa untuk kita lama dah. Dia doa ni Allahumma sallim Allahumma sallim selamatkanlah umat aku. Saya ngaji pun ada guru yang memang dia doa, dan doa apa? Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ansur li ummati Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut umat Muhammad ni untuk umat Muhammad ni kat 20 kali. Allahumma sur li ummati Muhammad. Allahumma fir li ummati Muhammad. Allahumma arham li ummati Muhammad. Allahumma sur li ummati Muhammad. Allahumma ti riqaba ummati Muhammad. Muhammad. Kita dengar apa? Benda Muhammad disebut. Doa dia untuk umat Muhammad ni macam mana Rasulullah punya prihatin untuk umat Muhammad. Pasal apa? Memang kena banyak doa situ. Pasal nak kata orang kaya tak ada. Nak kata orang gagah perkasa ada. Sampai masuk pertandingan bina badan pakai sependa ada kan. Tapi itu ada pakai sependa je. Kalau tenaga yang kuat tu guna untuk sesuatu dalam agama, bagus. Keupayan boleh berenang. Laut yang sejuk nak beku kan. Dia boleh pakai sependa je berenang. Oi, ada keupayan orang Melayu kita gagah perkasa kan. Tapi guna untuk pakai sependa je buat apa? Saja saya cerita guna pakai sependa tu. Orang perempuan yang gagah perkasa yang cerdik-cerdik pandai-pandai ada boleh berenang. Badan duduk dalam, kaki duduk luar. Ni air kaki je. Boleh tuan, menapas dengan air tu. Tapi dapat macam tu. Apa? Jim Rama, Allah, malu lah. Nama siapa? Aminah, Joya, Fatimah. Nama tu saja bagi contoh je lah kan. Saya ngaji dulu Tok Guru zaman tu, dia support lah babak tu. Yang pertama kata dia, antara istilahnya, yang ni benda yang mewajibkan dia oleh syarak. Seperti zakat. Zakat. Apa dia? Jadi kedekut. Qarun ni antara sebab dia kena telan bumi salah zakat lah. Tak ingat ayat Quran. Ayat Quran ni cerita semua Bila Nabi Musa datang untuk minta zakat pada Qarun ni, dia kata apa? Apa kekayaan yang aku dapat ni disebabkan apa kelebihan yang ada pada aku tahu. Kalau setengah ilmu ulama tafsir kata, dia boleh tukarkan benda-benda besi-besi, tembaga, buruk-buruk apa semua ni, benda-benda berkarat ni. Dia ada teknologi ilmu kimia untuk tukarkan benda yang bukan emas boleh jadi emas. Tuan bayang tak? Ada setengah ulama tafsir, dalam tafsir dia, tafsir ulama kita, kebolehan Qarun ni di tahap tu. Di tahap tu. Maksudnya ilmu kimia zaman dia ni dahsyat, hebat. Allah Ta'ala ilham kat dia. Kebolehan dia untuk berada dalam makmal apa macam mana dia buat, Allahu'alam, tak tahulah proses dia macam mana. Tapi setengah ulama tafsir kata, yang menyebabkan jadi bakhilnya Qarun ni pasal dia duk rasa emas-emas dia yang banyak harta benda, khazanah dia, kunci dia sampai 70 ekor unta bawa kunci itu. Pasal dia rasa di atas kecerdikan dan kepandaian dia, bila minta dia zakat macam mana? Ni di atas kepandaian aku. Takkan kau nak minta? Yang tu kot. Ya. Itu Qarun. Kita tak nak jadi Qarun. Kita kena tak Qarun pun. Tak sampai pun tahap tu kan. Tapi berkira-kira dalam masalah apa zakatnya kena belajar. Yang tu kena belajar buat zakat tu. Buat zakat. Buat zakat ni dia ada disiplin macam ni. Apa yang wajib kena kata wajib. Yang tak wajib jangan kata wajib. Dia ada disiplin tu. Contoh ada ke zakat padi, gandum, biasa dengar tak? Memang ada. Zakat kelapa sawit ada tak? Benda yang tak ada jangan kata ada. Zakat harum manis ada? Harum manis. Mana ada zakat harum manis? Kalau ada, ulama kita dah sebut lama dah. Tamar ada. Kurma ada kan. Anggur ada. Ada buat zakat dia. Jadi yang mana tak ada jangan kata ada. Jangan contoh, jangan salah bagi hukum. Macam mana pun dah tak ada keluar zakat, infaklah. Infaklah. Macam tu nak sebut tu kan. Cuma yang tu khas pergi ngaji, bab buku syarak, apa dia yang disyariatkan oleh Allah Taala. Contoh dia bagi sini zakat. Zakat. Dan antaranya kata dia dalam bab wajib ni apa dia? Nafkah isteri. Dan yang kedua kata dia, apa dia? Seperti harta yang diberikan kepada penyair. Syair. Pasal apa? Kerana menegah cercanya. Ini mungkin zaman dulu lah. Yang ni cerita apa? Cerita masalah dia kedekut pasal nak jaga maruah dia.
Harta yang ada, dia nak belanja pada tempat sepatutnya, dia tak belanja. Tapi dia bagi pada siapa? Pada penyair. Pada siapa? Pasal penyair ni selalu kutuk-kutuk dia, duk kata dia macam-macam, keluar pantun lah, syair lah macam-macam. Untuk mengelakkan orang-orang di sastrawan ni duk kutuk dia, duk kata dia macam-macam, dia bagi duit pada orang ni untuk jaga maruah dia. Jadi kedekut tu pasal apa? Pasal nak jaga maruah dia. Dia syarahkan macam tu. Okay. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Okey, yang ni dibahas sikit hukum hakam. Kata dia, orang-orang suami lah faham ni, dia tak memberi akan isteri akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib. Maksudnya yang wajib takkan wajib dia bagi, tak ada sesuap pun lebih, betul-betul bagi cukup aja. Tiada dinamakan kikir. Ini bukan kedekut. Ini bukan kedekut. Memang dia dah bagi apa sepatutnya dah bagi. Macam itulah kan. Cuma bab ni saya nak sebut satu-satu panjang. Kadar mana yang wajib bagi pada isteri. Robek selalu dia kata, kalau orang miskin, satu hari satu cupak. Itu pun bukan nasi lemak. Satu hari satu cupak makanan asasi. Kalau orang kaya, 2 cupak sehari. Itu makanan asasi. 2 cupak apa-apa saya sebut dengan misal fik yang ada. Kalau orang mutawasid, nak kenal pula orang kaya, orang miskin, mutawasid macam mana, detail panjang tu. Kalau orang pertengahan, dia kena 1,5 cupak makanan asasi. Jadi isteri ni, kalau dia pula jenis bukan kaki makan, 1 cupak sehari banyak kan? Kalau dah kahwin 10 tahun, agak-agak macam mana? Contohlah kan, kalau dengan kira hari, banyak tu. Yang tu saya nak sebut bab nafkah pula. Cuma dobek kita nak bicara ni, suami ni dia memang bagi nafkah betul-betul cukup-cukup, tak lebih walaupun sesuap nasi, sesuap makanan, tak ada bagi lebih sesuap pun. Dia bagi memang betul-betul ngam-ngam kan? Yang ni bukan kedekut. Maksud apa? Dia dah bagi apa yang wajib. Kedekut besar sekali, apa yang wajib dia tak bagi. Itu masalah. Untuk besar tu pelajaran tu. Nak ambil berapa dobit ke mana. Pasal pelajaran fiqah pula, kalau kita belajar khasnya dalam bab nafkah. Suami ke isteri, nak mengenal pula kaya macam mana, miskin macam mana, mutawasid macam mana. Lepas tu kalau saya sebut tadi makanan asasi, secupak 2 cupak tu satu hal, 2 cupak untuk orang kaya setiap hari. Kalau ada kenduri macam mana, walaupun isteri dah makan kenduri, suami tetap nafkah kena bagi. Dan bagi tu bagi apa? Bagi hak mentah tu. Masak satu hal tu, suami nak bagi bukan bagi yang nak masak, bukan? Panjang tu saya kalau sebut saya panjang. Yang tu khas kena mengaji dia lah. Kena ngaji bab dia. Tapi asal nak sebut, kalau dah dibagi apa sepatutnya memang kena bagi, walaupun tak lebih, walaupun sesuap, istilahnya bukan kedekut, pasal dia dah tunai apa yang wajib. Kita buat contoh mudah je ni. Isteri dia bagi makan asasi lauk, apa sayur, apa semua sepatutnya dia kena bagi, dia bagi dah. Tak pernah pun beli aiskrim. Contoh lah. Macam tak beli aiskrim, kenapa? Berdosa? Ada? Tak ada masalah. Memang makan semua cukup, tak pernah kurang kan? Tempat tinggal apa dia bagi, apa sepatutnya kena bagi. Cuma tak pernah beli. Semua hidup ni kata dia, sejak kahwin umur 19 tahun dulu, isteri dia kahwin umur 19. Ni dah 90 kata dia, tak pernah abang beli aiskrim walaupun sebatang katanya. Saya buat lawak bodoh itulah sikit kan. Tak ada masalah aiskrim. Satu kalau nisbah isteri tu yang kena ada pelajaran pula untuk isteri macam mana. Walaupun suami bagi tak cukup, dia tak pernah rasa tak cukup. Abang tak ada masalah. Dia tak cukup pun, nak buat macam mana? Redha je. Apa yang ada tu pun dah padat dah. Yang penting apa dia? Dia boleh bawa saya ke jalan Allah Ta'ala. Nak cari bini macam tu lah. Dan sebenarnya jangan tak tahu, isteri-isteri yang ada ni, memang itu perasaan dia. Yang dia orang sanggup korban untuk bersama-sama membina keluarga jika suami duduk tahap ni. Tapi malangnya kadang isteri dah bagus satu sudut, suami pula buat pasal kena hak ni, buat tarik ni. Memberikan rekod yang buruk kepada golongan kita lelaki ni kan.
Sampai tentulah. Lebih malu lah kalau saya kata malu lah orang lelaki ni. Tengok cerita yang buruk-buruk semua orang lelaki je jahat, perangai, bodoh, nafkah tak bagi, yang ni sepak bini, yang ni penampar, Allah, yang ni tak bagi nafkah, yang ni ketum, yang ni ganja, yang ni dadah, Allah, yang ni kat kedai kopi tu sembang sampai pukul 3 pagi, 4 pagi, bini tak peduli langsung, anak nak makan apa, minum apa tak peduli, tapi dia penuh pagi, roti canai, telur goyang, tu. Makan sedap-sedap, tak pernah fikir rumah bini tu, anak bini makan apa. Ya tak? Tok laki isap okok kepu. Nak beli beras berkira. Tak ada beras 10% hancur, tak ada. Beras beli 10% hancur. Rokok tak main lah. Dahi gudang garam mana. Tak beli sekotak-sekotak. Sekatun berapa? Saya buat misal tu tau. Jangan terasa pula sampai isap okok tu. Kau tak pernah miss. Tapi kat rumah lauk tak mesti dulu ikan ke apa ke sayur ke, kau nak beli satu hari tu special sikit lah, seminggu tu kan belilah udang besar sikit ke, ikan ni beli ikan tenggiri ke kan. Ni duk termenung. Bukan nak pelekeh pula termenung kan. Ada isteri yang kata dia, tak maulah ikan besar-besar ni macam apa. Padahal nak termenung tu pun sedap lah bang. Tu lain cerita lah tu. Ada suami yang tak peduli, langsung kat luar dia makan macam-macam, order dia tarik lah apa lah. Satu balik rumah dia buat macam lapar, tak bisa makan lagi. Ada tu kan. Tapi saya bukan sebut ni bukan suami kat sini, ni Afrika punya suami ni. Wangai, Allah. Saya mengaji, ayah saya macam tu, arwah ayah. Dia tak pernah nak seronok makan kat kedai dengan anak bini dia tak pernah mikir tak. Arwah ayah tak pernah itu aja. Dia kalau dia makan benda sedap orang jamu dia makan tu dia ingat anak bini dia tu. Anak bini aku boleh bawa balik sikit ni. Bagi dia orang rasa juga. Sedap tu macam mana aku boleh makan sedap ni. Dia beli pula kadang dia beli jiran ramai kan. Rumah kita pun duduk senggan gitu je. Duduk quarters. Ayah kerja kita api. Buruh kasar je pun. Jadi pointsman je pun. Tukang alih landasan kita api tu kan. Kita api nak pergi ala sini tarik. Dulu kan. Tu nama dia pointsman, penyimpang. Ayah saya pangkat tu pension pun itu dapat maklumat kereta api ni, kena telefon ni, station master kata, ni, panggil Rahman, nama saya Abdul Rahman. Dia pergi tu, naik basikal kena berlari pergi ke tempat yang dalam tukar landasan kereta api tu, dia tarik lah. Okey. Itu yang kerjanya. Jadi bila bawa balik tu kerana ada sikit macam mana bungkus tu tak pun dia tinggal kat stesen kereta api, malam lagi bawa balik pasal tak nak bagi jiran-jiran ni nampak apa dia bawa balik untuk anak bini dia. Orang dulu jaga sangat babak macam tu. Nak cerita apa? Kalau yang jaga syariah tu jaga sama macam tu kan. Baik. Tiada dinamakan ia kikir dan pangkat. Apa tu? Pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak. Pangkat tu, pangkat lah. Pangkat. Dan pangkat pemurah itu, pangkat pemurah ni, nama pemurah macam mana? Memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak. Kadar wajib macam mana? Bagi lebih. Tu pemurah. Tu murah. Okay. Jadi kalau bagi betul-betul ngam macam mana syarak, tu bukan kedekut, bukan pemurah. Jadi tu muksid. Apa sebutnya? Adil lah, maksudnya letak kena tempat. Dia tak zalim. Bagi lebih pemurah. Bagi tak cukup, tu lah kikir. Itu kedekut. Pasal yang wajib dia tak boleh bagi. Dia tak boleh bagi pun
Dia ada nak bagi tapi tak bagi. Itu kedekut. Kalau dia nak kena bagi, dia nak bagi tapi tak ada apa nak bagi. Tu jadilah pangkat fakir miskin. Fakir miskin. Macam mana pun dalam bab-bab muamalah dan munakahat ni, dalam tu yang khasnya dalam bab nafkah, bila suami tak boleh bayar apa sepatutnya kena bayar, dia jadi hutang atas isteri. Tu kata pelajaran bab nafkah tu ada pelajaran dia. Bab tu pun jarang orang belajar kan. Kita kena belajar fiqh, belajar apa? Sembahyang je, sembahyang sunat, bab suci. Yang tu ialah bab-bab nafkah suami isteri ni nak detail satu-satu. Payah kita nak jumpa tok guru yang ngajarnya pun kan. Nak sebut pelajaran tu besar, ada pelajaran dia. Sepatutnya semua orang kita kena reti bab tu. Tapi Allah, mudah-mudahan ada kesempatan kita yang lain lah nak pergi tengok, belajar bab tu. Pasal dia nak sebut ni, kita nak kenal siapa pemurah, siapa kedekut, siapa yang istilahnya masih adil, hukum dia masih tepat dengan syarak. Baik. Jadi kalau bagi lebih daripada apa kadar wajib syarak, dan pada maruah lebih daripada apa untuk jaga maruah dia, ni bagus. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, situ dulu dia sebut ubat ni. Surat lain lah, panjang umur, jumpa situ. Wallahualam. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ni, reta ni dia di atas kita menguruskan macam mana. Yang istilah ulama sebut reta ni dia sama ada lana au alaina. Maksudnya dia mudarat atas kita atau manfaat atas kita. Di atas kita. Pengurusan macam mana cara nak ambil, pengurusan macam mana nak simpan, pengurusan macam mana nak agihkan ni. Bagi betul. Kalau betul, dia hujjatun lana. Kalau masalah, dia hujjatun alaina. Bab ilmu, bab harta, anak, isteri, semua bab yang kita dapat, nisbah kurniaan Allah Ta'ala bagi kat kita ni, dia sama ada hujjatul lana atau hujjatul alaina. Hujjatul lana ni, dia hujah untuk manfaat ke kita. Dia akan bela kita esok. Kalau kita salah guna, dia hujjatul alaina, jadi hujah mudarat atas kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi semua yang apa dia anugerah kat kita ni, semua hujjatul lana, bukan hujjatul alaina. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.